Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan pergi kepada bab yang keenam, sumber semula jadi di Malaysia. Okay, yang pertama sekali kita kena faham apa yang dimaksudkan sebagai sumber semula jadi. Okay, kita tengok slide yang pertama, maksud sumber semula jadi. Okey, sumber semula jadi ialah bahan ataupun punca yang terdapat di sekeliling kita sama ada di atas bumi, dalam bumi ataupun di dalam air. Okey, contoh sumber yang terdapat di atas permukaan bumi adalah seperti hutan dan juga haiwan. Bagi sumber yang terdapat dalam bumi pula kita ada macam bahan-bahan mineral seperti kuprum, bauksit dan juga biji timah. Okey, dan sumber yang terdapat dalam air pula adalah seperti petroleum dan juga gas asli. Okey, kita tengok pada sumber semula jadi. Okey, sumber semula jadi ni kita bahagikan kepada dua jenis. Okey, yang pertama sekali adalah sumber yang boleh baharu dan yang kedua adalah sumber yang tidak boleh baharu. Okey, apa beza antara sumber yang boleh baharu ni dengan sumber yang tidak boleh baharu? Okey, sumber yang boleh baharu adalah sumber yang tidak akan habis walaupun kita gunakan secara berterusan. Okey, maksudnya macam bila kita gunakan tenaga suria, maknanya sumber tu tidak akan kehabisan sebab tenaga suria ni adalah berpunca daripada matahari, yang mana matahari ni sentiasa ada dan membekalkan tenaga suria kepada manusia melalui tenaga elektrik yang disalurkan. Okey, contoh lain adalah air. Air ni adalah kita boleh janakan tenaga hidroelektrik yang mana tenaga hidroelektrik ni bila habis digunakan kita boleh jana semula. Okey, macam mana pula dengan sumber hutan? Macam mana hutan ni dikatakan sebagai sumber yang tidak akan habis walaupun digunakan secara berterusan? Okey, maksudnya bila hutan ni telah ditebang, dibalak apa semua, sumber hutan ni kita boleh jana semula dengan menanam semula hutan-hutan yang telah ditebang. Jadi hutan tu dapat dihasilkan semula. Okey, kita pergi kepada sumber yang tidak boleh diperbaharui. Okey, sumber yang tidak boleh diperbaharui adalah sumber yang akan habis ataupun pupus dalam jangka masa tertentu jika penerokaan sesuatu sumber itu tidak dikawal. Okey, contoh dia macam bila kita gunakan tenaga petroleum, contoh kita hasilkan minyak kereta, minyak motosikal apa semua. Bila tenaga tu telah habis digunakan, petroleum tu tidak boleh dihasilkan semula. Kenapa tidak boleh dihasilkan semula? Sebab petroleum ni mengambil masa yang sangat lama untuk kita jana semula. Okey, kita pergi kepada slide yang kedua. Okey, yang kedua kita ada sumber tenaga alternatif. Okey, sumber tenaga alternatif ni adalah sumber yang berasaskan alam semula jadi seperti angin, ombak, suria, air, kolam air panas ataupun geoterma dan juga sisa tumbuhan dan tinja haiwan yang dikenali sebagai biomas untuk kita hasilkan tenaga elektrik. Okey, sumber tenaga alternatif ni adalah sumber yang mesra alam yang mana kita boleh gantikan bahan api fosil. Okey, bahan api fosil ni dia adalah petroleum, gas asli dan juga arang batu yang mana penggunaan bahan api fosil ni dia akan mengeluarkan asap-asap yang berbahaya seperti gas karbon dioksida dan juga karbon monoksida. Okey, kita tengok contoh tenaga alternatif. Okey, contoh dia adalah tenaga hidroelektrik. Okey, yang ni daripada air sungai. Okey, yang kedua kita ada tenaga suria ataupun tenaga solar. Yang ketiga tenaga ombak. Keempat tenaga angin. Kelima tenaga biomas. Yang ni daripada najis haiwan dan juga sisa tumbuhan. Dan yang terakhir kita ada tenaga geoterma. Okey, yang geoterma ni dia adalah hasil daripada wap air daripada kolam air panas. Maknanya daripada wap tu
kita boleh hasilkan tenaga elektrik. Okey, kita pergi kepada contoh kawasan. Okey, bagi tenaga hidroelektrik, kita ada Empangan Kenyir di Terengganu. Tenaga suria pula kita ada panel solar sama ada dekat kawasan bumbung rumah ataupun dekat kawasan bumbung kilang ataupun bumbung-bumbung di pejabat. Okey, tenaga biomas pula kita ada kawasan ni dekat Miri dan juga Seri Aman dekat Sarawak. Tenaga angin terdapat di Pulau Layang-Layang Sabah. Okey, gambar yang pertama sekali adalah gambar empangan. Okey, untuk empangan ni kita boleh menghasilkan tenaga hidroelektrik. Okey, yang kedua kita ada panel suria. Okey, panel suria ni dia berfungsi menukarkan tenaga cahaya yang diterima daripada matahari kepada tenaga elektrik. Macam mana dia tukarkan? Dia akan menghantar cahaya yang diterima kepada mesin yang menjana dan daripada mesin tu dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Okey, yang ketiga kita ada kipas. Okey, kipas ni pun kita boleh menghasilkan tenaga elektrik. Okey, yang keempat kita ada tandan kelapa sawit. Daripada tandan kelapa sawit ni ataupun sisa sawit ni, kita boleh menghasilkan tenaga biomas. Okey, yang kelima kita ada tenaga ombak yang mana daripada ombak yang bergerak tu, kita boleh menghasilkan tenaga elektrik. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada sumber yang boleh baharu. Okey, antara sumber yang boleh baharu adalah hutan, suria, tanah dan juga sumber air. Okey, untuk hutan kita ada 4 jenis hutan yang terdapat di Malaysia. Okey, yang pertama sekali adalah hutan hujan tropika. Okey, yang ni hutan yang paling banyak yang terdapat di Malaysia. Hutan yang biasa yang kita tengok tu lah, hutan yang tebal tu. Okey, yang kedua kita ada hutan pantai. Okey, yang ni hutan yang terdapat di kawasan pantai-pantai yang terdapat di Malaysia. Hutan dia sangat simple. Dia ada pokok ru, dia ada macam rumpai laut. Maknanya ada sedikit tumbuh-tumbuhan lah. Yang ni kita gelar sebagai hutan pantai. Okey, yang ketiga hutan gunung. Okey, hutan gunung ni dia macam hutan yang sama, cuma dia terdapat di kawasan yang lebih tinggi iaitu melebihi 1,000 meter dari aras laut. Okey, yang keempat kita ada hutan paya. Hutan paya ni kita ada dua jenis hutan iaitu hutan paya air masin dan juga hutan paya air tawar. Okey, apa beza hutan paya air masin dan juga hutan paya air tawar? Okey, hutan paya air masin ni dia terdapat di tepi lautan yang kita kenali dia sebagai hutan paya air bakau. Maknanya dia terdapat di tepi lautan lah. Okey, yang kedua untuk hutan paya air tawar ni, dia terdapat di kawasan tasik-tasik. Contoh dia macam Tasik Chini dan juga Tasik Bera yang terdapat di Pahang. Okey, yang kedua kita ada suria. Yang ketiga tanah. Tanah ni ada pelbagai jenis. Antaranya adalah latrit. Okey, latrit ni adalah tanah yang terdapat di kawasan tanah pamah dan juga kawasan tanah tinggi. Biasanya warna dia lebih kepada warna yang kemerah-merahan. Okey, tanah yang kedua kita ada tanah gambut yang mana tanah dia lebih hitam, lebih poros lah, sesuai untuk tanaman nenas. Okey, yang ketiga kita ada tanah jenis alluvium. Yang ni sesuai untuk tanaman padi. Yang keempat kita ada tanah jenis beris. Beris ni terdapat di kawasan yang berpaya. Dan yang terakhir kita ada tanah jenis pasir. Yang ni terdapat di kawasan pantai. Okey, yang seterusnya kita ada sumber air. Untuk air ni kita ada banyak jenis air yang terdapat di permukaan bumi. Antaranya termasuklah sumber air sungai.
sumber air paya, sumber air laut, air bawah tanah, air daripada kawasan empangan, kolam dan juga air daripada tasik. Okey, untuk sumber mineral, kita ada dua jenis sumber mineral. Yang pertama sekali adalah sumber mineral logam dan yang kedua adalah sumber mineral bukan logam. Okey, kalau yang logam ni, dia adalah sumber yang boleh mengalirkan tenaga elektrik dan juga haba. Okey, tapi kalau sumber mineral yang bukan logam, dia adalah tidak boleh mengalirkan tenaga elektrik dan juga haba. Okey, contoh sumber tenaga yang logam ni adalah emas, bauksit, biji timah, biji besi dan juga kuprum. Manakala sumber mineral bukan logam adalah kaolin, batu granit, gas asli, pasir, petroleum dan arang batu. Yang mana yang bukan logam ni, dia tidak boleh mengalirkan tenaga elektrik dan juga haba. Okey, yang seterusnya kita tengok contoh-contoh sumber mineral, mineral logam. Okey, yang pertama sekali sumber mineral emas. Okey, untuk emas ni kita boleh menghasilkan pelbagai barangan kemas. Contoh kita gunakan emas ni untuk barang perhiasan seperti cincin, gelang dan juga rantai. Yang kedua kita ada sumber biji timah yang kita boleh hasilkan barangan pewter yang banyak kita gunakan di kawasan dapur-dapur kita lah macam teko, macam bekas air, cawan, dulang. Okey, yang ketiga kita ada biji besi. Biji besi ni kita menghasilkan barangan logam termasuk skru-skru dan juga nut dan juga badan kenderaan seperti kereta. Okey, yang keempat kita ada kuprum yang kita boleh hasilkan wayar yang kita banyak gunakan dekat kawasan perumahan, bangunan untuk mengalirkan tenaga elektrik. Okey, kemudian yang kelima kita ada sumber mineral bauksit. Okey, yang bauksit ni kita boleh menghasilkan bahan asas untuk aluminium. Macam kita boleh hasilkan tin. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada contoh sumber mineral yang bukan logam. Okey, bagi sumber mineral yang bukan logam, kita ada batu granit yang mana kita banyak gunakan dalam industri pembinaan, nak bina rumah ke, bangunan dan juga kita gunakan batu granit ni untuk pembinaan jalan raya ataupun tar. Okey, yang kedua kita ada gas asli. Okey, gas asli ni kita gunakan sebagai sumber untuk industri kimpalan. Maknanya daripada gas tu kita boleh menghasilkan tenaga untuk kita mengimpal. Okey, yang ketiga kita ada sumber mineral pasir. Yang mana pasir ni kita boleh hasilkan barangan kaca. Contoh kaca macam botol dan juga cermin. Okey, yang keempat, kita ada petroleum yang mana kita gunakan sebagai bahan bakar yang kita gunakan untuk kereta, motosikal, bas, lori. Okey, kemudian kita ada arang batu yang mana kita gunakan untuk industri melebur besi. Okey, kemudian yang terakhir kita ada kaolin. Kaolin ni lebih kepada barangan-barangan tembikar macam pasu. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada taburan sumber boleh baharu iaitu taburan bagi sumber tenaga hidroelektrik. Okey, biasanya tenaga hidroelektrik ni dia terdapat di kawasan bentuk muka bumi tanah tinggi. Okey, kenapa kawasan dia adalah tanah tinggi? Okey, sebab kalau tanah tinggi biasanya dia punya cerun dia adalah curam. Jadinya bila curam, dia boleh mengalirkan air dengan lebih laju dan deras. Maknanya bila deras ni, dia boleh memutarkan turbin
dengan lebih laju. Jadinya bila turbin tu bergerak dengan lebih laju, dia boleh menghasilkan tenaga elektrik yang lebih banyak. Okey, yang kedua, kita ada hujan yang banyak iaitu 2,600 milimeter. Sebab memang di Malaysia ni dia punya kawasan dia memang lembap sepanjang tahun, sentiasa menerima jumlah hujan yang sangat banyak. Okey, yang ketiga, empangan tambak untuk menahan aliran air. Maksud tambak ni, kita tadah kita punya sungai tu, kita tahan air dia supaya dia akan membentuk satu empangan yang sangat luas yang menambak air. Maknanya dia menahan air tu daripada turun ke bawah. Kemudian kita akan lepaskan air tu dan dia akan memutarkan turbin dan menghasilkan tenaga elektrik. Okey, contoh kawasan hidroelektrik yang terdapat di Malaysia adalah yang pertama sekali kita ada empangan Pergau, yang kedua empangan Temenggur dekat mana tu Perak, yang ketiga empangan Bersia, keempat empangan Kenering, lima empangan Cenderuh, enam Sungai Piah Bawah, tujuh Sungai Piah Atas, lapan Kenyir. Kenyir ni dekat tempat lain dekat Terengganu. 8 Kenyir tadi, 9 Batang Air dekat Sarawak, 10 Bakun Sarawak juga, 11 Empangan Murum di Sarawak, 12 Tenom Pangi dekat Sabah. Okey, yang kedua kita tengok sumber semula jadi boleh baharu iaitu sumber hutan. Okey, untuk hutan ni kita ada 5 jenis hutan di Malaysia iaitu hutan hujan tropika, hutan paya air tawar, hutan paya air masin, hutan pantai dan juga hutan gunung. Okey, yang pertama sekali untuk hutan hujan tropika. Okey, lokasi dia adalah terdapat di kawasan tengah semenanjung Malaysia, pedalaman Sabah dan juga pedalaman Sarawak. Okey, contoh sumber hutan yang dihasilkan adalah kayu balak iaitu cengal, meranti, merbau. Okey, sumber yang lain adalah buluh, rotan, harimau, gajah dan juga tapir. Okey, hutan yang kedua kita ada hutan paya air tawar. Lokasi dia terletak di kawasan sekitar Tasik Chini, Tasik Bera yang terdapat di negeri Pahang. Okey, kemudian kita ada Sungai Rajang yang terdapat dekat Sarawak. Okey, sumber hutan dia adalah mengkuang, nipah, ikan air tawar, buaya, kera dan juga burung. Okey, sumber hutan yang ketiga kita ada hutan paya air masin. Untuk hutan paya air masin ni kita ada dekat kawasan seperti Larut Matang, Kuala Selangor, Delta Labuk Sugut. Okey, dia punya sumber hutan dia adalah lebih kepada pokok paya bakau iaitu pokok paya bakau ni dia ada banyak jenis. Antaranya termasuklah bakau minyak, bakau api-api, bakau perepat, dan juga bakau tumu. Okey, bagi haiwan pula kita ada ikan, siput, ketam dan juga keluang. Okey, yang keempat kita ada hutan pantai yang mana kita ada dekat kawasan pantai Tanjung Ru dan juga Pulau Sipadan. Contoh dia kita ada sumber pokok ru, tapak kuda, mengkuang laut, kelapa. Haiwan pula kita ada burung dan juga tupai. Okey, bagi kawasan hutan gunung, kita ada dekat kawasan yang bertanah tinggi lah. Kalau macam nama dia adalah gunung-gunung yang terdapat di Malaysia, yang tu mesti hutan gunung lah. Contoh dia macam kita ada Gunung Kinabalu dan juga Gunung Tahan. Okey, contoh haiwan yang kita ada adalah Rafflesia, periuk kera, lumut, siamang, musang, harimau dan harimau dahan. Okey, seterusnya kita ada sumber semula jadi yang tidak boleh baharu iaitu sumber mineral yang mana bila kita gunakan sumber ni tidak boleh diganti semula. Okey, yang pertama sekali kita ada sumber petroleum. Okey, dekat mana lokasi petroleum yang terdapat di Malaysia?
Okey, yang pertama sekali kita ada dekat kawasan luar pesisir pantai Kelantan dan juga Terengganu. Okey, yang kedua, pesisir pantai dekat Sabah dan juga yang ketiga, pesisir pantai di Sarawak. Okey, apa fungsi petroleum? Okey, petroleum ni kita boleh gunakan untuk menjana tenaga elektrik, juga sebagai bahan api kenderaan, industri petrokimia dan juga bahan bakar. Okey, yang kedua kita ada gas asli. Okey, lokasi dia sama dengan lokasi bagi petroleum, iaitu di pesisir pantai Kelantan, Terengganu, Sabah dan juga Sarawak. Okey, fungsi bagi gas asli. Okey, kita ada fungsi sebagai bahan api domestik. Yang ni lebih kepada gas-gas yang kita gunakan dekat dapur untuk memasak. Okey, yang kedua adalah industri petrokimia. Okey, yang industri petrokimia ni dia gunakan macam gas asli ni untuk menukarkan kepada bahan-bahan yang lain. Contoh kita hasilkan macam tar, bahan kosmetik. Yang ni selepas melalui macam penggabungan dengan bahan kimia yang lain. Okey, yang ketiga kita ada bahan api alternatif untuk kenderaan. Maknanya daripada gas asli ni kita juga boleh gunakan dia sebagai bahan bakar untuk menggerakkan kenderaan sama macam petroleum. Okey, yang ketiga kita ada emas. Okey, lokasi bagi emas kita ada dekat sekitar Raub, Kuala Lipis. Okey, yang ini terdapat di negeri Pahang. Okey, seterusnya Bau, Sarawak dan juga Rusila dekat negeri Terengganu. Okey, kegunaan emas adalah sebagai barangan perhiasan ataupun barangan kemas dan juga kita gunakan untuk menghasilkan jongkong emas. Okey, yang keempat kita ada arang batu. Okey, lokasi arang batu. Okey, kalau arang batu ni dia punya nama dia macam agak pelik sikit lah. Okey, kebanyakannya terdapat di negeri Sabah dan juga negeri Sarawak. Okey, contoh kawasan dia adalah Silimpopon, Maliau dekat Sabah. Okey, kemudian dekat Sarawak kita ada Bintulu, Mukah, Merik Pilar, Silantik dan juga Balingian. Okey, fungsi arang batu pula adalah untuk menjana tenaga elektrik dan juga melebur besi. Maknanya kita bakar arang batu ni. Kemudian daripada pembakaran arang batu ni kita boleh menghasilkan tenaga elektrik. Okey, yang seterusnya kita tengok taburan sumber mineral yang terdapat di Malaysia. Okey, antaranya termasuklah petroleum dan juga gas asli. Untuk petroleum dan juga gas asli, dia mesti terdapat di lautan. Okey, kalau nama dia petroleum dan juga gas, mesti terdapat dekat kawasan lautan lah. Okey, lautan ni dia terdapat di 3 negeri sahaja, iaitu negeri Terengganu, Sabah dan juga Sarawak. Okey, maknanya bila dekat kawasan pantai ni, 3 negeri ni mesti sumber petroleum dan juga gas asli. Okey, yang seterusnya kita ada taburan emas dan juga arang batu. Okey, arang batu ni dia lebih kepada dekat kawasan Sabah dan juga Sarawak. Okey, kalau macam kalau emas pula dia lebih banyak dekat kawasan Semenanjung Malaysia. Kita ada sikit dekat Pahang, dekat Terengganu, Kelantan, Johor, Sabah Sarawak pun ada tapi tak berapa banyaklah berbanding dekat Semenanjung Malaysia. Okey, seterusnya kita pergi kepada topik yang terakhir. Okey, yang topik yang terakhir ni kita tengok kepentingan sumber semula jadi. Okey, untuk kepentingan sumber semula jadi yang pertama kita ada kepentingan sebagai sumber bahan mentah. Sumber bahan mentah dekat sini maksudnya dia adalah sumber yang kita gunakan untuk kita proses menjadi barangan siap. Biasanya terdapat di kilang-kilang lah.
Contoh macam daripada sumber hutan. Okay, sumber hutan ni penting supaya kita boleh proses sumber hutan ni untuk kita jadikan perabot, meja ataupun kerusi. Okey, kepentingan yang kedua adalah sebagai pembukaan kawasan baru, okey, ataupun bandar-bandar barulah. Okey, maksudnya bila kita ada peluang pekerjaan disebabkan ada sumber macam dekat Kerteh. Okey, jadinya bila kita ada sumber, ini akan mewujudkan peluang pekerjaan. Okey, daripada peluang pekerjaan ni, dia mewujudkan ramai penduduk yang datang dekat kawasan tersebut, sama ada daripada kawasan Terengganu ataupun daripada luar kawasan Terengganu. Jadinya bila ramai penduduk berhijrah ke kawasan Terengganu tu, dia menyebabkan kawasan tu akan berkembang menjadi sebuah bandar baharu. Okey, kepentingan yang ketiga adalah mewujudkan peluang pekerjaan. Okey, sumber semula jadi ni, bila dia ada dekat sesuatu kawasan, contoh macam dekat Kertih tadi, kita ada petroleum, dia akan mewujudkan pelbagai peluang pekerjaan kepada penduduk. Contoh dia macam dia ada buruh, kerani, accountant dan juga engineer ataupun jurutera. Okey, yang keempat, kemudahan infrastruktur. Kemudahan infrastruktur ni dia adalah kemudahan-kemudahan seperti jalan raya dan juga pelabuhan supaya sumber yang ada tu mudah kita hantar ke kawasan kilang untuk kita proses untuk dijadikan produk baru. Dan juga bila produk ni telah siap, kita masih memerlukan jalan raya ni untuk kita hantar produk yang siap tadi ke kawasan baru untuk kita jual ataupun kita pasarkan. Okey, yang terakhir adalah menjana pendapatan negara. Okey, maknanya daripada bahan mentah ni kita boleh hasilkan pendapatan negara. Okey, macam mana dia boleh menghasilkan pendapatan negara? Okey, maknanya daripada barangan-barangan yang telah kita eksport ke luar negara, okey, barangan tersebut akan dikenakan cukai oleh kerajaan. Jadi cukai ini akan menjadi sebahagian daripada pendapatan negara. Okey, itu sahaja untuk tajuk kita hari ini. Okey, sekian. Terima kasih.